Okey, cerita ni tajuknya Meremang. Gadis kongsi kisah seram bersembang dengan jelmaan saka nenek. Macam mana cerita ni? Bila bercerita tentang saka, mesti ramai yang telah meremang kan? Itu baru cerita. Belum lagi alami sendiri pengalaman dengan saka dan makhluk halus ni. Sebenarnya korang ada yang bertanya-tanya. Ada yang bertanya-tanya tak? Kenapa orang zaman dulu ramai bela saka? Korang tahu ke? Jadi kebiasaannya jin yang berkaitan dengan amalan membela saka ni melibatkan beberapa perkara. Contohnya ilmu pertahankan diri seperti silat, ilmu mengubati orang sakit, ilmu menilik, ilmu hitam untuk menghantar sihir, santau pada musuh, iaitu diupahlah, ilmu berkaitan kecantikan ataupun susuk, ilmu mengurut atau untuk menjaga kebun, tanaman dan harta. Bukan ilmu mengurat, ilmu mengurut. Okey. Itu yang kadang-kadang sampai ke anak cucu. Ada yang terpaksa jadi waris kepada saka nenek moyang mereka. Masya Allah. Dan kalau kita dengar pengalaman sepanjang mereka menjadi tuan kepada saka tu, mesti meremang lah. Seperti perkongsian gadis ni menerusi laman Twitternya, dia telah menceritakan pengalaman seramnya bersembang dengan jelmaan saka nenek kawannya pada satu ketika dulu. Walaupun menurutnya kisah itu berlaku ketika dia berumur 17 tahun, namun ia tetap boleh buat siapa saja yang membaca thread ceritanya tu terasa seram sejuk. Okey. Menurut Malisa, kejadian berlaku sewaktu dia pergi beraya di rumah kawannya bersama ibunya. Di rumah tu tinggal juga nenek kawannya yang berusia dalam lingkungan 80 hingga 100 tahun. Ketika ingin masuk ke rumah, nenek tu bertanya kenapa tinggal suami dekat luar sedangkan dia baru berumur 17 tahun dan belum berkahwin. Tambahan pula, tiada seorang lelaki pun yang ikut beraya ke rumah kawannya tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ain. Terima kasih kerana sudi hadir. Okey, Brother Faiz sambung Disebabkan jarang berjumpa, Malisa buat keputusan untuk tidur di rumah kawannya. Walaupun pada mulanya ibunya berat hati nak izinkan kerana sudah mula rasa tak sedap hati. Jadi pada malamnya Malisa tidur sebilik bersama kawan dan neneknya tu. Mereka pun bersembang seperti biasa dan nenek tu asyik bertanya macam mana nak buat burasak. Burasak tahu tak? Makanan Bugis. Lalu dia pun ajarlah nenek tu resepi nak buat burasak. Sedang mereka rancak bersembang, ibu kawannya masuk ke bilik dan menyuruh mereka tidur di biliknya. Walaupun pada mulanya dia menolak pelawaan ibu kawannya tu, namun mereka tetap juga pindah tempat tidur setelah ibu kawannya tu insist nak suruh mereka tidur di tempat lain dan tinggalkan nenek tu. Apabila ditanya kepada kawannya kenapa mereka kena pindah bilik, kawannya tu terus suruh dia tidur je dan dia akan ceritakan sebabnya pada keesokan hari. Ini cerita dia. Jadi pada keesokan harinya, Malisa terbangun akibat terdengar suara ibu kawannya tu menengking dan mengamuk pada nenek. Jadi tanpa buang masa, kawannya terus ambil kunci motor dan bawanya keluar dari rumah. Setelah di atas semasa dekat atas motor, barulah kawannya tu menceritakan hal sebenar, bahawa pada malam itu yang tidur bersama mereka bukanlah neneknya, kerana dia tiada di rumah. Jelmaan nenek yang bersembang dengannya itu adalah saka. Apabila ditanya
Macam mana kawannya tahu bahawa itu bukan neneknya? Dia memberitahu pada malam tu dia nampak nenek tu mencangkung di tengah dapur sedang mencampur beras pulut dengan beras nasi. Sedangkan neneknya bongkok sakit tulak, tak boleh mencangkung. Rupa-rupanya jelmaan. Astaghfirullahalazim. Ini lagi seram ya, sebab boleh menyamar jadi apa saja. Tapi yang peliknya, dalam banyak-banyak benda lah kan, saka tu boleh tanya resepi burasak. Saka boleh tanya resepi burasak. Saka tu lapar ke? Sekian kisah tentang saka ni. Sikit lagi aduh seramnya, siap boleh menunjukkan diri tu. Itulah pasal kan. Sikit lagi nak cakap plot twist neneknya meninggal. Tak ada pula diceritakan yang nenek dia meninggal. Dia kata pada waktu tu neneknya tak ada kat rumah sebenarnya. Sebenarnya yang menemani dia tu adalah saka nenek dia. Macam orang. Nazri Yakuza. Salam abang terbaik abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir. Masya Allah, Masya Allah. Hantu raya ke? Saya pun kurang pasti. Tapi ini mengisahkan saka lah. Kembar malam itulah tu. Saka memang boleh menyerupai sesiapa saja. Betul, betul. Plot twist mana tahu, itu lagi naya. Betul, dia saka keturunan. Masya Allah. Saya kalau apa ni ada yang kongsi tentang saka ni kan, kalau nak putuskan saka ni siksa tu sebenarnya tau kan. Pernah dengar kan, ada yang meninggal tu yang sampai nak kena buka atap. Allahu Akbar. Ya Allah, minta jauh kan kita ni, keturunan kita daripada perkara-perkara yang tak diingini. Memang betul, sampai buka atap tu. Okey, ini adalah cerita yang last pada malam ini untuk Brother Fai kongsikan kepada anda. Kisah ni adalah mengenai dengar suara budak gelak. Doktor kongsi kisah seram, diganggu mainan anak dalam rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Mufti Wilayah Persekutuan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis di atas, jelaslah kepada kita bahawa pengharaman patung adalah berkaitan haram mengukir patung yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan haram untuk disembah atau dimuliakan. Adapun selain daripada perkara tersebut, seperti patung sebagai alat permainan dan pembelajaran bagi kanak-kanak, maka hukumnya adalah harus. Terima kasih banyak-banyak. Sayembara. Tidak lari dari kisah seram, doktor ini juga berkongsi pengalaman seram yang dilaluinya apabila barang mainan anak sendiri menjadi medium gangguan makhluk halus. Ini adalah gangguan dari barang mainan anak ni. Anak atau adik kau orang ada banyak anak patung atau binatang mainan tak dekat rumah? Kalau ada, dengar cerita ni supaya tak kena gangguan macam aku kena, kata doktor tu. Satu malam dalam jam 2 pagi, tekak aku haus bukan main. Jadi aku pun turun ke dapur. Masa aku nak teguk air, aku terdengar bunyi macam ada orang hempaskan punggung atau sofa di ruang tamu. Bunyi macam duduk macam itulah kan. Jadi aku terus terbantut nak minum. Aku letak gelas dan pergi tinjau dekat ruang tamu. Dekat ruang tamu tu lah. Siapa ni ya? Ruang tamu gelap. Nak buka lampu ruang tamu, hai malas pula.
Suisnya di belah depan. Jadi harapkan remang cahaya dari lampu dapur je lah. Nampak tiada sesiapa pun dekat sana. Maka aku pun ke dapur semula untuk minum. Masa aku tengah teguk air, tiba-tiba terdengar budak kecil gelak di ruang tamu. Auni? Auni? Aku panggil nama anak aku sambil melangkah ke ruang tamu. Tak nampak ada sesiapa pun dekat sana. Tapi kali ni aku tak mudah puas hati. Manalah tahu anak aku main sorok-sorok. Jadi aku jalan merentasi ruang tamu yang gelap tu untuk ke suis lampu. Jadi aku pun buka suis. Cahaya menerangi ruang tamu. Silau lah. Jadi aku kerutkan air dan sepetkan mata. Dalam terkebil-kebil tu, aku periksa lah belakang sofa, sebalik kabinet TV, sebalik langsir. Katanya macam ni. Berhenti jantung aku sedetik bila nampak apa yang ada belakang langsir. Boleh pula ada anak aku punya ular mainan belakang langsir. Dah lah aku fobia dengan ular. Buat terkejut je dia katanya. Ni mesti kerja anak aku yang berumur 3 tahun ni. Geram punya pasal, aku sepak ular plastik tu sampai terpelanting ke tepi kabinet TV. Lepas tu, aku sambung tinjau-tinjau lagi. Tak ada apa-apa yang mencurigakan. Jadi aku tutup semula lampu ruang tamu dan jalan naik balik ke bilik. Masa naik tangga, aku dengar suara budak gelak di ruang tamu. Macam mana suara budak gelak? Bila aku toleh ke belakang dan nampak apa yang aku ada di bawah, jantung aku macam nak meletup. Kaki aku lemah. Tapi aku kuatkan juga semangat dan lari naik ke atas. Aku masuk bilik, tengok anak bini aku ada atas katil. Habis tu, siapa yang letak benda lah tu dekat situ? Ya Allah. Ke aku salah tengok? Hayalan je aku agaknya lah kan. Sebab tak puas hati, aku pergi balik tangga untuk periksa. Ternyata benda tu ada dekat situ. Ya Allah. Meremang bulu rumah aku. Aku ambil gambar untuk sahkan bukan mata aku yang salah. Jadi aku beli benda lah bouncy hopper ni untuk anak aku. Sebab katanya ia bagus untuk train vestibular function budak kecil. Kira penting lah untuk latih keseimbangan dia lagi. Lagipun anak aku memang suka sangat pada binatang. Masa aku kata aku bawa balik mainan, anak aku teruja sangat. Tapi bila aku keluarkan kuda ni dari kotak, dia terus menangis ketakutan. Tak sangka pula dia akan takut macam tu sekali. Mungkin sebab warna kuda ni merah kot. Selalu dalam buku, kuda kan warna coklat atau putih. Oleh kerana anak aku tak suka kuda ni, aku letak tepi kabinet TV lah. Aku letak dekat anak aku yang selalu main dekat kawasan TV tu. Mana tahu satu hari nanti dia hilang rasa takut, nak cuba tunggang kuda tu balik lah kan. Malangnya lepas seminggu dia masih tak sentuh pun kuda yang aku beli untuk dia tu. Kuda tu jadi tukun lah sebelah TV. Jadi macam barang perhiasan. Di mana aku letak benda tu sebelum ni. Dekat situlah benda tu lepas seminggu tak berganjak langsung. Malah masa aku nak sepak ular plastik anak aku dekat tepi kabinet TV, aku perasan kuda tu masih dekat situ. Sekarang macam mana ada dekat depan tangga pula? Siapa yang alihkan? Mana ada orang dekat tingkat bawah? Itu insiden yang pertama. Selepas tu, ada lagi benda aneh berlaku. Kali ni lebih menakutkan. Aku tengah tidur. Telefon aku bergetar bertalu-talu. Zzz, 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 zzz. Lantas, aku pun terjaga. Masa toleh ke sisi untuk capai telefon dari atas meja lampu tidur,
Aku tersentak. Kuda merah tu atas meja lampu tidur. Ya Allah. Mukanya betul-betul menghadap muka aku dan disinari lampu skrin telefon aku yang berada di atas lantai. Mata dia yang terjegil tu buat aku tak boleh tidur sampai pagi. Aku tak rasa anak aku yang letak tu. Dia pun takut dengan kuda tu kan. Esoknya aku humban kuda tu dalam stor bawah tangga. Lepas tu aku kunci. Setelah tu tak ada lagi gangguan yang ketara. Cuma aku masih rasa tak selesa bila berada dekat rumah. Rasa serba tak kena. Jadi satu hari tu aku beritahu kawan aku. Dia beri nasihat yang berjaya selesaikan masalah aku ni lah. Kamarul, apa-apa patung jangan sesekali kita simpan jika kita tak guna sebagai permainan. Jangan letak patung di tempat tinggi. Jangan simpan dalam kotak atau almari berkaca. Jika tidak, kita dianggap puja patung tu. Dan patung yang dipuja akan dihuni makhluk halus. Jangan muliakan dia. Biar dia kotor, biar dia ada celah. Kalau tak mahu main, sedekahkan pada orang yang nak main. Lagipun itulah tujuan ia dicipta, untuk dimain. Oh ya, jangan sesekali kita takut pada mainan. Nanti syaitan akan ambil kesempatan untuk memesongkan dan melemahkan iman kita. Jadi balik rumah, aku keluarkan kuda merah tu, yang aku simpan dari store, dan belasah dia cukup-cukup. Aku ajak anak aku main sepak-sepak kuda tu. Lepas tu aku ambil marker, suruh anak aku conteng kuda tu. Anak aku jadi seronok pula. Patung-patung mainan yang tak nak yang anak aku tak berapa main tu, aku sedekahkan pada orang lain. Semenjak tu rumah aku jadi tenteram, tak ada lagi gangguan. Kuda merah tu masih ada dekat dalam rumah lah. Cuma dah comot, dah teruk dah rupa kuda tu. Hitam-hitam, dah muka dah badannya ada conteng-conteng. Anak aku pun dah takut dengan kuda, dah tak takut lagi dengan kuda tu. Dah jadi bahan belasahan dia. Sekianlah perkongsian pada malam ini.